Okey, benda normal untuk mana-mana pasukan pun dalam Liga Malaysia ni, bila jumpa dengan pasukan JDT, macam ni lah cara diorang akan main. Macam ni lah corak permainan ataupun benda pun yang diorang akan gunakan. Apabila diorang telah lead melepasi JDT, diorang akan gunakan macam ni lah. Lambat-lambatkan permainan, okey, relax, buat-buat injured, okey, macam yang berlaku apabila JDT lawan dengan Negeri Sembilan baru-baru ni kan. Sampai 10 minit masa tambahan, referee tu tambah masa apabila tamat 90 minit. Then player-player dan juga barisan kejuru latihan Negeri Sembilan bising. Okey, sedangkan diorang melambat-lambatkan, melengah-lengahkan masa ketika di dalam padang. Termasuklah dalam perlawanan antara JDT lawan dengan pasukan Pahang ni. Memang tak ada, secara keseluruhannya memang pasukan ataupun player Pahang ni tak ada pun macam nak melengah-lengahkan masa. Tetapi ada beberapa ketikanya, beberapa babak player-player Pahang ni sengaja melambat-lambatkan masa. Contohnya macam keeper Muhammad Samasa yang kena kad kuning sebab sengaja melambat-lambatkan tendangan goal kick tu kan. So jom aku nak ulas, kita roll lagi. Aku nak ulas perlawanan antara JDT dengan Pahang ni dengan keseluruhan 2-2. First half JDT kena tinggal 2-1. Memang agak mengejutkan untuk aku sendiri. Aku tahu korang terkejut ke tak? Bagi aku terkejut. Okay, so jom. Geng, korang dah tengok dah video product review yang aku buat ni? Belum tengok lagi? Sekejap lagi bagi tengok. Okay, kalau korang nak tahu, dalam channel Faiz Kamal Studio ni bukan setakat football review je aku buat. Bukan setakat ulasan bola sepak je aku buat. Macam-macam konten lagi yang aku buat. Okay, ada product review, ada infotainment, ada football info dan juga football review yang selalu korang tengok tu lah. Okay, so korang pergi dekat channel aku Faiz Kamal Studio tu, korang scroll ke bawah, ada playlist aku letak kat situ. Playlist product review. Okay, so macam-macam product review aku akan buat nanti. Ada keyboard, ada wireless microphone, ada earphone, ada macam-macam lagi. So korang stay tune, korang subscribe. Okay, kalau korang tak minat bola pun tak apa, korang subscribe untuk macam-macam konten yang aku akan buat nanti. Thank you, bye. Okay, thank you yang korang tak skip iklan tadi tu. So yang belum tengok video review tu, pergi tengok. Okay, sekarang ni kita nak sembang sikit tentang perlawanan antara JDT menentang pasukan Seri Pahang dengan berkesudahan 2-2. First half kita pergi dulu. JDT ketinggalan 2-1. Okay, gol pertama JDT hasil daripada jaringan Bersen Silva berjaya membuat satu shooting di dalam kawasan kotak penalti dan dalam keadaan dia dihempit oleh dua orang player pertahanan Pahang. Boleh katakan dia memang, situasi dia memang agak tight, memang ketat, memang rapat dengan player pihak lawan, tetapi dia berjaya membuat satu shoot yang padu babe. Muhammad Samasa tu yang tinggi, kaki panjang tu tak dapat tepis bola. So Bersen, good job. Next, pasukan Seri Pahang pula, diorang berjaya samakan kedudukan dengan menghasilkan satu jaringan. Okay, first kali apa yang aku nak tekap tentang jaringan pasukan Seri Pahang ni kan? Okay, bola tu hantaran daripada Hong Wan kepada Afiq Fazil, dan Afiq Fazil cuba untuk memberikan bola tu kepada player pertahanan JDT, Syahrul Saad. Tetapi pada masa tu mungkin kedudukan Syahrul Saad tu agak jauh. Mungkin view Afiq Fazil pada ketika itu tak nampak secara keseluruhan di mana kedudukan Syahrul Saad masa tu kan. Di depan tu ada player striker Seri Pahang yang berjaya ambil bola tu. Okay, so kat sini aku boleh katakan individual mistake oleh player-player JDT sendiri. So apa aku nak cakap kat sini kan, kenapa player JDT boleh membuat kesilapan macam ni? First kali, dalam formation ataupun tactical JDT ketika bertemu dengan Pahang ni, start game je kita boleh nampak, aku sendiri nampak JDT punya permainan, tempo permainan yang JDT cuba bermain pada malam tersebut agak perlahan. Okay, dengan ball possession yang JDT pegang dan JDT cuba bermain dengan tempo yang perlahan, tak terlalu gairah untuk menyerang. Kalau ada peluang untuk menyerang, JDT akan build up dengan perlahan-lahan, tak menyerang macam lawan dengan pasukan-pasukan lain. Then pasukan Seri Pahang pula, bila dia nampak pasukan ataupun player-player JDT ni main dengan tempo yang perlahan, diorang punya formation dari awal lagi start game, diorang letak 5 orang pemain defensif di bahagian pertahanan kan. So boleh nampak kat sini pasukan Seri Pahang cuba bermain dengan corak permainan bertahan sebaik mungkin, dan sekiranya pasukan Seri Pahang ada peluang yang boleh diorang grab, yang boleh diorang create hasil kesilapan sendiri daripada player-player JDT, daripada situlah diorang akan buat counter attack, dan benda ini berjaya diorang gunakan apabila kesilapan yang dilakukan oleh Hong Wan dan juga Afiq Fazil. Okay, diorang berjaya buat counter attack dan daripada situlah diorang berjaya jaringkan gol penyamaan 1-1. JDT cuba main dengan tactical tempo yang perlahan
untuk mengelakkan kesilapan berlaku. Okay, bila JDT main dengan tactical slow, dengan tempo yang perlahan, so memberi ruang kepada player JDT ni untuk naik ke atas, untuk memaksa player-player Seri Pahang yang berada di kawasan pertahanan diorang ni untuk keluar. So bila player Pahang ni keluar, player JDT akan masuk. Okay, so JDT menggunakan tactical corak macam tu. Tetapi JDT buat satu kesilapan, hasilnya pasukan Seri Pahang berjaya menjaringkan gol pertama. Dan jaringan kedua pula pasukan Seri Pahang ni, okay, satu tu bola cantik dan bola tu berjaya diambil oleh player striker Seri Pahang. Tapi pengadil mengatakan ada kuisan daripada Syarul Saad. Okey, aku tak pasti benda tu berlaku ataupun tak. Aku tak nampak mana-mana touch, body touch ataupun kaki yang terkena pada badan player Seri Pahang ni. Tapi referee dah angkat bendera penalti dan Syarul Saad pun tak ada bagi apa-apa reaksi bantah ke apa. Dia seolah-olah macam, oh memang aku terkena kot. Dan penalti. Cuba korang komen kat bawah, adakah benda tu penalti? Ataupun sekiranya ada sentuhan, adakah sentuhan tu di luar kawasan kotak penalti ataupun di dalam? Based on apa yang aku nampak bila aku ulang tayang, ulang balik, aku rasa macam, kalau macam ada, memang macam ada sedikit touch antara Syarul Saad dengan striker tu. Tapi benda tu berlaku di luar kawasan kotak penalti. Cuma player tu jatuh di dalam kawasan kotak penalti. Cuba korang komen korang punya pendapat pula tentang penalti yang berjaya diambil oleh pasukan Seri Pahang ni. So habis first half, JDT ketinggalan 2-1. Benda ni agak mengejutkan. Masuk untuk second half pula, bila JDT dah kena tinggal 2-1 dan Pahang dah dapat 3 poin dah untuk first half tu kan. Faham je lah, mana-mana pasukan pun, macam aku cakap start tadi kan, mana-mana pasukan pun bila lawan dengan JDT, diorang akan main bertahan dan cuba untuk lengah-lengahkan masa. Dan apabila diorang dah berjaya dapat mata ataupun skor lebih pada JDT, daripada situ dah diorang akan bertahan habis-habisan, main lambat-lambat, cuba lengah-lengahkan masa, cram lah, buat cram. Kalau betul-betul cram tak apa, benda tu memang perlu dapatkan rawatan. Tapi kalau sengaja buat cram, benda tu boleh merosakkan tempo permainan ataupun tempo corak permainan yang pihak lawan hendak lakukan. So masuk second half ni banyak chances dan juga try yang berjaya dilakukan oleh player-player JDT. Nazmi Faiz berapa kali dia shoot. Okay, Nazmi Faiz, Berson da Silva, Faris Tiadi, kemudian kemasukan Safiq Rahim dan juga Rabana Saifullah, Musa Saidebi pun masuk. Okay, boleh katakan second half ni masuk ke minit 70, JDT kau masukkan semua player-player striker, player attacking midfield yang diorang ada. Maksudnya kat sini JDT nak cari gol untuk sekurang-kurangnya dapat gol penyamaan sebelum mencari gol kemenangan. Tetapi gol kemenangan tu tak berjaya dijumpai oleh JDT sehingga minit ke 96. Rasa macam laju gila aku cakap. Okay, so apa aku boleh katakan dalam permainan antara JDT, dalam game antara JDT dengan Seri Pahang ni, pasukan Pahang mempunyai peluang, ada peluang untuk menang, dapat 3 mata ketika lawan dengan JDT ni. Tetapi JDT berjaya menghasilkan gol pada minit ke 84-86 itu hasil penalti yang JDT dapat. Isu JDT punya penalti ni, okay, diorang punya player, pasukan Pahang punya player dan juga coach diorang sendiri pun tak puas hati dengan penalti yang JDT dapat tu. Okay, siap coach dia tu tepuk tangan seolah-olah macam nak beli referee yang ada dekat dalam padang dan juga referee yang berada di tepi tu, assistant referee. Aku tak faham, bila pasukan pihak lawan ataupun mana-mana pasukan lawan dengan JDT ni buat lambat-lambatkan masa, lengah-lengahkan masa, sengaja lambatkan masa dalam padang, diorang tak kisah. Tapi bila player JDT sendiri dapat foul yang sebenar-benarnya foul, diorang bising. Kenapa? Okay, sedangkan penalti yang JDT dapat tu memang betul-betul Berson da Silva ditolak oleh player defense pasukan Seri Pahang. Habis tu kenapa defense ataupun kenapa player-player Pahang ni nak bising? Kenapa coach dia orang pun macam nak bising? Sedangkan tu memang betul-betul foul. Okay, memang betul-betul Berson ditolak. Sedangkan player-player korang sengaja melambat-lambatkan masa sampai dapat kad kuning, keeper dia tu tak bising pula. So inilah corak taktikal ataupun corak yang pasukan pihak lawan biasanya akan guna apabila bertemu dengan pasukan JDT. Okay, diorang tahu pasukan JDT ni kalau nak lawan memang susah. Tapi bila kita dah score, kita dah lead, kita cuba untuk bertahan. Okay, so JDT kena pandai curi ruang peluang yang ada sehingga minit-minit akhir. So overall kita conclusion review untuk perlawanan antara JDT menentang Pahang ni, aku boleh katakan kedua-dua pasukan mempunyai peluang dan ruang untuk menjaringkan gol dalam 96 minit perlawanan ni. Okay, pasukan Pahang pun dah lead first half dia dah lead dah. Untuk second half aku boleh katakan JDT banyak peluang tetapi berjaya diselamatkan oleh Muhammadus Samasa, keeper pasukan Seri Pahang tu. So boleh katakan Seri Pahang berjaya berkongsi mata seri bersama JDT dengan 1 mata
dan JDT kekal di puncak Liga Super 2022 setakat ni, dengan ada beberapa lagi baki perlawanan yang belum dilalui oleh pasukan JDT. So itu saja komen aku berkenaan dengan perlawanan antara JDT dengan pasukan Seri Pahang. Stay tune untuk beberapa lagi ulasan berkenaan dengan next game ada pasukan Harimau Malaya kita. Dan yang korang belum tengok lagi video product review tu, pergi dah tengok. Okay, kalau korang ada member-member yang suka tengok video-video product review ni, boleh ajak diorang subscribe channel Faiz Kamal ni, sebab channel Faiz Kamal ni bukan setakat bola tapi macam-macam lagi info yang kita akan kongsi dalam channel Faiz Kamal Studio. Thank you so much. I don't ever slow up, no I don't take